Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizin dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dan bersua pada pagi ini dalam siri tazkirah online kita, membicarakan tentang Islam itu indah, dan mudah-mudahan keindahan Islam itu tercerna pada diri kita, pada amalan kita, pada kehidupan kita, yang dengannya mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menarik masyarakat lain, golongan yang bukan Islam, untuk sama-sama menganut Islam yang indah ini. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah untuk pagi ini kita akan melihat sebuah hadis yang membicarakan tentang amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan amalan ini menjadi contoh dan tauladan kepada kita dalam kehidupan kita. Dan kita dalam hidup kita ini perlu mencontohi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik di kalangan kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan mereka akan dapat sama-sama kita lakukan dan laksanakan dalam kehidupan kita. Kita mengikut contoh yang baik, kita menjauhi contoh-contoh yang tidak baik. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara keindahan, ciri keindahan Islam yang akan kita bicarakan pada pagi ini ialah bagaimana Islam itu punyai berbagai contoh yang baik, banyak contoh yang baik yang boleh menjadi ikutan kita. Dan memang Islam ini agama yang menghendaki penganutnya melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, mereka berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, kebaktian pada Allah Subhanahu wa taala dan pada manusia. Untuk itu pagi ini kita akan melihat apakah dia amalan Sayyidina Abu Bakar untuk sama-sama kita contohi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum al-yawm sha'iman, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ana, qala faman tabi'a minkum al-yawma janazatan, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ana, qala faman at'ama minkum al-yawma miskinan, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ana, qala faman 'ada minkum al-yawma maridan, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ana. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Salam bertanya, kata Abu Hurairah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kamu? Siapakah di antara kamu yang berpuasa pada hari ini? Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Ana, saya. Baginda bertanya lagi, siapakah di antara kamu yang menghantar jenazah hari ini? Lalu Abu Bakar menjawab, saya. Baginda bertanya lagi, siapa yang beri makan pada orang miskin pada hari ini? Jawab Abu Bakar, saya. Baginda bertanya lagi, siapakah yang telah menjenguk orang sakit pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Nabi pun kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya,
majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tiadalah amalan tersebut yang dilakukan, amalan-amalan tersebut berkumpul pada diri seseorang kecuali dia akan masuk syurga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-1707, dan hadis ini adalah hadis sahih. Untuk itu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, setiap muslim diperintahkan untuk melaksanakan amal ibadah yang berhubung dengan tanggungjawabnya secara peribadi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Maka di antara tanggungjawab peribadi seseorang manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala ialah menunaikan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang ditunaikan oleh seseorang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tanggungjawab seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana seorang muslim juga diperintahkan untuk menunaikan dan melaksanakan hak sesama muslim, hak sesama manusia. Antara ialah menyempurnakan jenazah dan mengiringi jenazah ke kubur. Ini di antara hak sesama muslim. Sempurnakan jenazah dalam erti kata pengurusan jenazah kita sempurnakan, dengan kita mandikan dia, kita kafankan dia, kita solat dia, kemudian kita hantar dia ke kubur untuk dikebumikan. Ini di antara tanggungjawab seseorang muslim kepada muslim yang lain. Dan di antara tanggungjawab kepada muslim yang lain juga, ataupun kepada orang lain juga, ialah kita membantu orang miskin dengan memberi makan kepada mereka. Bantu orang miskin dengan memberi makan kepada mereka. Lebih lagi kalau orang miskin itu adalah orang-orang Islam yang berpuasa, kita dapat kebaikan berlipat kali ganda. Kebaikan memberi makan kepada orang miskin, kebaikan memberi makan kepada orang yang berpuasa, berganda-ganda kebaikan yang dapat yang kita perolehi daripada amalan tersebut. Oleh kerana itu muslimin muslimat sekalian, kita kena sentiasa mengamalkan melaksanakan dengan memberi makan kepada orang miskin. Dan sebenarnya sangat ramai orang miskin di sekeliling kita. Sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu, sama ada kita nak ambil tahu ataupun kita tak nak ambil tahu, sebenarnya ramai. Bila kita pergi ke kawasan-kawasan yang agak mendalam sedikit, kita akan temui sangat ramai orang miskin yang memerlukan bantuan, yang kadang-kala kita tengok pakaian mereka, makanan mereka sangat daif, sangat daif. Oleh kerana itu muslimin muslimat sekalian, di antara tanggungjawab kita juga yang disebutkan dalam hadis ini ialah menyempurnakan hak saudara kita yang sakit. Apa hak saudara kita yang sakit ke atas kita? Ialah menziarahinya, menziarahi orang sakit, mengambil pengajaran daripada kesakitan yang ditanggung oleh mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, mengembirakan mereka, yakni orang-orang yang sakit ini. Ini di antara tanggungjawab yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh itu ada 4 amalan utama yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dalam hadis ini. 4 amalan utama yang kalau boleh kita contohi amalan ini. Dan amalan ini adalah di antara amalan yang menggambarkan keindahan Islam, kecantikan Islam. Dan orang yang melakukan keempat-empat amalan ini, Nabi sebut mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Dakhalal jannah. Mereka dimasukkan ke dalam syurga. Apa 4 amalan tersebut yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar yang sepatutnya kita contohi? Yang pertama ialah yang menunaikan ibadah puasa. Itu yang pertama, menunaikan ibadah puasa. Dan kita pada hari ini sedang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kalau boleh kita usaha supaya walaupun Ramadan telah berlalu daripada kita,
tapi kita teruskan juga amalan berpuasa pada Isnin Khamis sebagai contoh, pada pertengahan setiap bulan sebagai contoh, hari-hari yang disunatkan berpuasa sebagai contoh, kita teruskan. Jadi amalan yang pertama yang memasukkan seorang ke dalam syurga ialah berpuasa. Kemudian yang kedua ialah menghantar jenazah ke kubur, mengiringi jenazah ke kubur. Ini di antara amalan yang sangat penting bagi kita untuk dimasukkan oleh Allah SWT akan kita ke dalam syurga, mengiringi jenazah. Yang ketiga ialah memberi makan kepada orang miskin. Beri makan kepada orang miskin. Kita cari orang miskin, kita berikan bantuan pada mereka. Dan hari ini sangat mudah sebenarnya untuk kita berikan bantuan kepada orang miskin. Hanya dengan kita kata dengan sekali tekan WhatsApp kita pun dah sampai kepada orang-orang ataupun rumah-rumah yang menguruskan orang miskin, ataupun NGO yang menguruskan tentang orang miskin, menyampaikan bantuan kepada orang miskin. Kadang-kadang tak perlu kita pergi pun, kita hantar dari mereka yang uruskan untuk menyampaikan hasrat kita itu kepada orang-orang miskin. Sangat mudah sekarang. Kalau kita boleh pergi, lagi baik. Kita boleh pergi melihat keadaan sendiri dan bertanya khabar dan mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Itu adalah yang terbaik. Kemudian yang keempat ialah kata Nabi, menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit juga memungkinkan kita untuk dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam syurga. Dan ini merupakan amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iaitu kita menziarahi orang sakit. Kerana mungkin hari ini kita ziarah orang sakit, mungkin besok bila kita sakit orang akan datang ziarah kita. Tapi kalau hari ini kita tak ziarah orang sakit, mungkin besok bila kita sakit tak ada orang yang nak ziarah kita. Tak ada orang yang nak ingat untuk ziarah kita. Ini di antara perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang 4 amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Muslimin muslimat sekalian, apabila 4 amalan ini dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, maknanya dia amalan yang dilakukan oleh Nabi. Sebab Sayyidina Abu Bakar di antara sahabat yang sangat rapat dengan Nabi. Dan sahabat ini adalah orang yang apa yang dia dilakukan, dia akan ikut apa yang Nabi buat. Maka 4 amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ini, itulah juga amalan yang Nabi buat, yang Nabi lakukan dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bersifat rahmah, bersifat kasih sayang kepada sesama hamba, khususnya dengan kita berlumba-lumba melakukan 4 perkara yang merupakan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan amalan-amalan ini menjadi kebiasaan bagi kita. Yang pertama berpuasa, yang kedua menghantar jenazah, mengiringi jenazah ke kubur, yang ketiga memakan kepada orang miskin, yang keempat menziarahi orang sakit. Oleh itu mari sama-sama kita melakukan amal Abu Bakar. Amal Abu Bakar, iaitu amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar, dan mudah-mudahan menjadi contoh dan tauladan kepada kita bersama, kerana amalan itu adalah amalan yang disuruh oleh Nabi SAW, amalan yang diperintahkan oleh Islam, dan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita beramal dengan amalan Abu Bakar yang diperintahkan, yang ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, saya tutup pagi ini, ma asabana min hasanatin famin Allah, wa ma asabana sayyi'atin famin anfusina. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.